Ya Rabbal Alamin. Baik. Kita sambung kembali perbincangan kita, tapi di dalam muka surat dalam hadis yang ke-32 ini kita dah baca sampai habis ya. Dah habis. Okey. Jadi yang terakhir sekali perbincangan kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lain. Apa yang kita dah bincangkan pada minggu-minggu yang lepas, bahawasanya hadis ini dikategorikan di antara 5 kaedah yang ada ataupun 5 kaedah asas di dalam ilmu fiqh, ataupun kita namakan sebagai maqasidus syariah. Ada 5 perkara. Yang pertama kita katakan sebagai al-umur bimaqasidiha. Dia tak dinyatakan dekat sini, tapi dinyatakan tentang al-yaqin la yazulu bisyak. Kemudian dinyatakan al-masyaqqatu tajlubut taysir. Nombor 3, la darar wa la dirar. Dan yang terakhir sekali ialah al-'adatu muhakkamah. Jadi ini adalah 5 kaedah fikih yang besar, yang masyhur, yang mana kita selalu bincangkan dan juga kita telah bincangkan tentang perkara tersebut. Jadi kalau kata hukum-hukum yang ada, apabila ada hukum baru yang masuk dan sebagainya, mereka akan categorizekan hukum ini dia termasuk dalam kaedah ini. Jadi apa kata ulama tentang kaedah ini, maka di situ mereka boleh dapatkan kesimpulan daripada perkara tersebut. Jadi saya rasa saya berhenti dalam muka surat yang terakhir sebelum kita masuk hadis ke-33, betul? Betul, muka surat 450. Okey. Antara cabang-cabang fikihnya adalah jika seorang itu mempunyai sebuah tingkap di dinding yang menghadap kepada sebidang tanah yang kosong, kemudian bangunan pun dibina di atas tanah itu, akibatnya tingkap tadi menghadap ke arah wanita-wanita yang duduk di dalam bangunan itu, di mana seorang lelaki boleh melihat wanita-wanita tersebut, maka wajiblah membuang tingkap itu. Lamanya tingkap itu tidak boleh diambil sebagai iktibar. Kaedah ini dianggap sebagai qaid, pengikat kepada kaedah yang lain, iaitu al-qadimu yutraku ala qidamihi, yang lama dibiarkan atas kelamaannya. Yakni apa sahaja sama ada benda-benda atau manfaat-manfaat yang ada di dalam tangan orang ramai dan berada di bawah urusan mereka, maka lamanya benda-benda dan manfaat-manfaat itu berada di tangan mereka dianggap sebagai dalil bahawa hak mereka adalah sabit dengan jalan yang disyarakkan, selagi mana tiada dalil yang bertentangan dengan itu. Antara cabang-cabang fiqahnya adalah jika terdapat sebatang pokok milik jiran yang ditampung oleh dinding jirannya, maka jiran ini tidak boleh menghapuskan batang pokok itu kerana lamanya batang pokok itu berada di situ menjadi dalil bahawa ianya telah diletakkan dengan hak. Hadis ini memberi pengajaran bahawa apabila dua orang lelaki melakukan perbuatan cela-mencela atau tuduh-menuduh di antara satu sama lain, qisas ketika itu tidak berlaku, bahkan setiap mereka akan dibalas berdasarkan dosa kesalahan yang dilakukan itu. Al-Hakim pula akan mengambil hak dan memberikan kepada empunyanya. Jadi ini bersangkutan dengan kaedah yang terakhir, iaitu dalam muka surat 449 yang bawah sekali, ad-dararu la yakunu qadiman. Kemudaratan tidak boleh dikekalkan. Maknanya kita perlu hapuskan kemudaratan yang ada. Jadi dia berikan contoh-contoh, seperti contoh apabila membina bangunan, kemudian apabila membina bangunan itu mendapat banyak masalah ataupun mudarat yang akan berlaku pada masa akan datang, maka perlu kita ubah strategi daripada sudut bangunan yang kita miliki ini. Ataupun mungkin apabila perkara tersebut memang sudah ada kekal lama tetapi dia tidak mendatangkan apa-apa mudarat, tetapi tidak ada apa-apa manfaat pun berada dekat situ, maka kita boleh kekalkan perkara tersebut. Okey? Jadi apa yang kita boleh belajar daripada kaedah ini secara keseluruhannya, ibu-ibu sekalian, bahawasanya dalam agama kita, agama Islam, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ataupun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun para ulama yang mengkaji, yang membahaskan dan juga memberikan huraian terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada unsur-unsur yang memudaratkan. Okey. Dalam agama kita, Islam tidak pernah mendidik umatnya
untuk memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Apa sahaja perkara. Okay. Sama ada perkara itu yang akan memudaratkan diri kita sendiri secara internal. Maknanya kita bunuh diri kita sendiri ataupun kita merosakkan badan kita dengan kita meminum arak, menghilangkan akal, ataupun kita apa merosakkan tubuh badan kita dengan perkara-perkara yang tak boleh kita lakukan dan sebagainya. Maka tidak ada. Apatah lagi kalau misal kata dalam agama kita itu Allah tidak pernah melakukan ataupun menjatuhkan, mensabitkan satu hukuman terhadap manusia itu mempunyai mudarat, apatah lagi kita ini melakukan satu perkara ataupun satu hukum yang kita jatuhkan kepada seseorang itu yang mendatangkan mudarat. Tak ada. Okey? Tak ada. Jadi apabila kita tak boleh lakukan mudarat terhadap diri sendiri, terutama juga dalam dalam isu itu, kita tidak boleh melakukan perkara yang memudaratkan orang lain. Kita menghina orang ataupun kita ini merosakkan anggota badan orang, harta bendanya, moralnya dan sebagainya. Sekarang ini mungkin kita tidak mempunyai banyak isu di mana orang merosakkan anggota badan orang lain. Contohnya membunuh istilahnya ataupun kita memukul, kan? Tapi baru-baru ini banyak kes-kes juga yang mana di luar sana mempunyai satu isu di mana mereka memudaratkan orang lain daripada sudut emosi dan juga maruah seseorang. Macam kita memalukan orang di social media sebagai contoh. Kita menghina orang, okay? Dengan kata-kata yang tak baik, kata-kata yang kesat. Dan saya yakin ibu-ibu semua ataupun teman-teman yang berada di social media ini faham. Apabila kita kata kita melakukan satu perkara yang perlu dibuat bincang, tetapi dalam perbincangan itu penuh dengan hasutan, penuh dengan kejian, makian, hinaan, kebencian, hasad dan sebagainya. Jadi itu tidak akan membuahkan satu perkara yang positif di kalangan masyarakat kita. Apatah lagi kita ni umat Islam yang kita memberitahu kepada orang lain, masyarakat lain, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita yang mengajak kepada kebaikan. Tetapi kita menonjolkan perkara yang sebaliknya. Kita kata Nabi ini adalah Nabi Rahmah. Nabi ini ada sifat Al-Amin. Nabi ini berkata benar, tidak pernah berbohong, tidak pernah menghina orang dan sebagainya. Kita berdakwah kepada orang perkara itu. Tetapi kita sendiri apabila mengalami ujian, mengalami cabaran, mengalami satu perkara yang mungkin pada pandangan kita ada satu benda yang negatif, kita mula membelakangkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dalam banyak sejarah Al-Isra wal Mi'raj, kita belajar tentang kehidupan baginda sebelum qabla al-bi'tsah, sebelum Nabi ditabalkan sebagai seorang nabi, kemudian ba'dal bi'tsah, Nabi apabila berada di Mekah, apabila Nabi memberitahu kepada masyarakat di sana bahawasanya Nabi ini adalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah. Kemudian apabila Nabi SAW berada di Madinah, banyak isu-isu, banyak perkara-perkara yang kita dengar tentang baginda Rasul SAW, tetapi tidak ada satu pun perkara di mana apabila Nabi mendapat mudarat daripada orang lain, Nabi balasnya juga dengan kemudaratan. Tak ada. Tak ada. Okay? Tak ada. Hatta dalam istilah apabila kita kata Nabi apabila solat orang campak najis, Nabi tak balas dengan najis juga kan? Nabi tak balas dengan najis, tapi Nabi balas dengan senyuman. Nabi balas dengan doa kebaikan, doa hidayah untuk mereka. Nabi balas dengan ziarah orang sakit. Nabi balas dengan melepaskan orang-orang yang
yang ditawan dalam peperangan dan sebagainya. Itu Nabi SAW. Nabi memaafkan orang yang dah threaten, dah letakkan sebilah pisau di bahu Nabi SAW. Nak bunuh je, tinggal nak bunuh je. Tak ada orang di sekeliling Nabi untuk bantu. Dia letak sebelah pisau di sebelah Nabi. Kemudian Nabi ditanya oleh lelaki itu. Dia kata, sekarang ni siapa yang boleh tolong kau? Nabi dengan penuh yakin, dengan imannya kepada Allah, Nabi jawab, Allah. Allah akan tolong aku. Disebabkan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, orang itu bergetar tangan dia sehingga jatuh pedang itu. Kemudian Nabi angkat pedang itu, Nabi letak di bahunya. Letak di bahu lelaki itu pula. Dia kata, sekarang siapa yang boleh tolong kau? Orang tu jawab, tak ada sesiapa yang boleh tolong aku. Tapi Nabi disebabkan Nabi mempunyai sifat rahmah, pada waktu itu juga Nabi memaafkan lelaki tersebut dan mengarahkan beliau untuk beredar. Jadi ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja kemudaratan yang berlaku terhadap diri kita, tidak boleh kita membalas dengan kemudaratan juga. Perbincangan untuk menyelesaikan satu huraian amat-amat dititik beratkan. Tetapi apabila kita dalam perbincangan itu ada sumber-sumber yang negatif, yang tak baik dan sebagainya, itu perlu kita elakkan. Jadi apa yang kita boleh faham dalam hadis ini, bahawasanya Islam tidak pernah memudaratkan kita dan Islam juga tidak menggalakkan kita untuk memudaratkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey. Baik, jadi pada hari ini kita akan masuk kepada hadis yang baru. Hadis yang ke-33 daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadisnya berbunyi, bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'a wal yaminu 'ala man ankar." Rahul Baihaqi wa ghairuh. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika semua dakwaan manusia itu diterima, maka orang-orang lelaki akan mendakwa dengan sewenang-wenangnya bahawa harta benda dan darah sesuatu kaum itu adalah miliknya. Akan tetapi keterangan al-bayyinah terletak di bahu orang yang mendakwa dan sumpah al-yamin atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, orang yang kena dakwa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya sebegini, dan sebahagiannya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik. Ini hadis yang ke-33, topiknya ialah asas-asas penghakiman dalam agama Islam. Okay, jadi ini kita bincang tentang hakim, penghakiman, okay, di dalam agama kita, asas-asasnya. Pertama sekali saya nak kongsikan dengan ibu-ibu sekalian, hadis ini bermula dengan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Okay, kalau kita belajar bahasa Arab sikit ibu-ibu Kalau kita dengar nama sahabat contohnya Abu Bakar As-Siddiq, kita kata radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, betul tak? Tapi bila sebut Ibnu Abbas, dikatakan kat sini radhiyallahu anhuma. Apa beza dia? Saya rasa dalam kuliah-kuliah saya yang lepas-lepas, saya selalu kongsikan. Orang Arab dia ada dia punya tradisinya. Bila disebut, dia selalu sandarkan, sama ada dia sandarkan dirinya kepada anak yang pertama ataupun dia sandarkan dirinya kepada nama bapa dia. Nama bapanya. Jadi kat sini dinamakan sebagai Ibnu Abbas. Okay. Ibnu Abbas ni siapa? Ibnu Abbas ini, kalau nama betul dia Ibnu Abbas ni maknanya bin Abbas lah. Nama dia siapa?
Nama dia Abdullah. Abdullah bin Abbas. Siapa? Kemudian disebut radhiyallahu anhuma. Kalau dalam bahasa Arab, kita kata kalau ada perkataan huma kat sini, dia adalah dua orang. Dua orang. Kalau anhu, satu orang kan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia. Okay. Tapi kalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya dia Abdullah dan juga Abbas diridai. Kita doakan agar Allah meridai mereka berdua, radhiyallahu anhuma. Siapa mereka berdua ni? Kalau Abdullah, dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas adalah pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Abbas adalah bapa saudara Nabi, di mana Abbas dan juga bapa Nabi Abdullah adalah adik-beradik. Dia ni sepupu rapat lah kan, bapa dengan bapa adik-beradik. Kita belajar macam itu bapa dengan bapa adik-beradik, jadi sepupu kuat. Sepupu kuat. Okay. Jadi Abbas dia ini beriman dengan Nabi SAW. Kemudian ada anak nama Abdullah pun beriman kepada Nabi SAW. Tetapi mereka ini pangkat sepupu, tapi mereka berbeza umur. Bila Nabi menjadi Nabi pada umur 40 tahun, Sayyidina Abbas ini umurnya baru dalam 9 ataupun 10 tahun. Jadi dia ada 30 years gap difference. Okay. Dan apabila Abu Talib, pakcik Nabi juga, tetapi pakcik Nabi ini tidak beriman kepada Nabi sehingga wafat, sehingga beliau meninggal dunia. Okay. Abu Talib ni mempunyai ramai anak, jadi disuruh jaga. Jadi Nabi ini diarahkan untuk jaga Abdullah bin Abbas. Jadi dia jadi macam, jadi inilah dia jaga anak saudara dia lah istilahnya. Okay. Tetapi Saidina Ibn Abbas ini dia mempunyai sejarah yang banyak dengan Nabi SAW. Antaranya doa Nabi kepada Ibn Abbas itu sendiri, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ibu-ibu pernah dengar doa tu? Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita dulu kalau kat Madrasah Al-Junaid, pagi-pagi bila baca doa, itu antara doa kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Apa makna dia? Ya Allah, berikanlah kami kefahaman kepada agama dan ilmu tentang at-ta'wil, tentang ilmu Al-Quran, ta'wil Al-Quran. Maknanya kita boleh faham apa maksud, apa ayat ni, apa yang perlu kita kita perlu faham terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, ilmu ta'wil. Jadi ini doa Nabi direct kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi apabila Nabi meninggal dunia, Nabi wafat, Ibn Abbas adalah di antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak keluarkan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia antara rujukan utama kepada para tabi'in apabila hendak memahami ayat Al-Quran. Tanya contohnya. Kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betul? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa terjemahnya? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Okay. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ibu-ibu, dia datang daripada root word yang sama. Root word tu maknanya kata dasarnya sama. Ra, Ha, Mim. Ra, Ha, Mim. Kalau kita biasa orang Melayu, kita kata Rahim. Rahim kita selalu sandarkan kepada siapa? Kepada ibu, sang ibu. Sang ibu bila melahirkan anak melalui rahim dia. Rahim. Okay. Apa fungsi rahim? Rahim ibu kita kata, apa fungsi dia? Itu adalah tempat di mana sang ibu memelihara ataupun menjaga anak di dalam kehamilan.
Ibu-ibu kalau jaga anak yang kalau dia hamil, dia jaga anak tu, dia macam mana? Kasar-kasar ke, lembut-lembut ke, hati-hati ke, macam mana? Hati-hati betul tak? Jaga dengan rapi, jaga cara duduknya, jaga cara baringnya, jaga makanan dia, jaga perjalanannya. Tiap-tiap masa selama 9 bulan itu dia memikirkan tentang keadaan anak di dalam kandungan. Itulah kita kata kasih sayang seorang ibu kepada anak. Dia memelihara dengan baik. Okay? Memelihara dengan baik. Dan itu adalah tempat di mana sang anak itu paling selamat. Anak itu apabila membesar, bayi apabila membesar di dalam perut ibu itu adalah tempat yang paling selamat. Kalau misal kata contoh anak tu dah lahir keluar, kita masukkan balik kat dalam. Rasa-rasa boleh hidup tak? Boleh hidup tak? Tak boleh hidup kan? Tak boleh hidup. Okay? Itu bunuh anak orang kata. Tapi sebelum dia lahir keluar, tempat itulah dia paling selamat. Betul tak? Tempat tu dah paling selamat. Dijaga, makanannya dijaga, proses pembesarannya dijaga. Siapa yang jaga tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi atas usaha sang ibu yang menjaga dia dengan baik. Jadi kita jaga tu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh harapan agar dia sihat, dengan penuh cinta dan sebagainya. Apabila keluar anak, ada rasa marah tak dengan anak tu? Kan? 9 bulan tak boleh tidur dengan betul, muntah-muntah, makan tak selera, tidur tak lena, mandi tak basah. Semualah. Okay? Kemudian sakit-sakit badan, sakit-sakit otot, bila lahirkan patah tulang berulang sang ibu. Bila anak keluar, marah tak anak tu? Kita marah. Wang hasam kau. Buat susah aku je. 9 bulan, ambil kau. Tu campak pula. Patahkan tulang dia. Dia patahkan tulang kita. Ada tak macam itu? Tak ada kan? Tapi bila anak keluar, apa perasaan sang ibu? Cinta, kasih sayang, kan? Mesra, happy, bahagia dan sebagainya. Perasaan yang kita tak boleh nak dambakan daripada sang ibu. Tetapi daripada siapa? Daripada seorang bayi yang telah, kalau ikut istilahnya, yang telah menyusahkan kita selama 9 bulan. Tapi cinta, kasih sayang yang keluar daripada perasaan hati kita. Happy, senyum, menangis kegembiraan, bukan menangis marah, tapi menangis kegembiraan. Walaupun tahan sakit, tapi untuk anak, apa sahaja kita akan lakukan demi kebahagiaan dia. Itu cinta sang ibu kepada anak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dirinya, zatnya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman, kalau dalam bahasa Arab, dia datang daripada wazan fa'lan. Fa'lan ni maknanya dia tersangat-sangat cinta, tersangat-sangat sayang. Itu Rahman. Contoh dalam bahasa Arab, kalau kata saya lapar, saya kata saya jau' lapar. Tapi kalau saya kata saya jau'an, saya tambahkan alif dengan nun kat belakang, maknanya saya lapar sangat. Kalau saya tak makan, saya mati. Itu jau'an. Kalau saya marah sangat sampai saya nak bunuh orang, itu bukan ghadab saja, tapi ghadban. Ghadban. Marah sangat dengan orang tu sampai nak bunuh, itu namanya ghadban. Saya tambah alif nun. Jadi Allah, dia bukan saja Ar-Rahim. Dia bukan sahaja kasih. Tapi dia Rahman, dia kasih sangat. Terlalu cinta kepada hamba-hamba dia. Itu Allah Ar-Rahman. Okay? Kemudian Ar-Rahim pula, Ar-Rahim dia ala wazan fa'il. Fa'il ni dia isim sifah. Isim sifah maknanya dia constant. Dia constantly ada sifat itu. Contohnya, kalau misal kata saya kenalkan ibu-ibu ni dengan fulan. Saya cakap dengan ibu-ibu, orang ni kan, dia memang cool je. Tak pernah nampak dia marah-marah. Saya yakin ibu-ibu pernah jumpa orang macam gitu.
Okay, saudara mara ke, anak beranak ke, ataupun adik-beradik ke, sebagainya. Saya tengok dia memang cool, tak pernah dia macam terpekik, terpukau ke, marah-marah orang dan sebagainya. Bila orang yang cool gitu, memang sifat dia yang cool tu kita panggil dia halim, cool, halim, lembut. Jadi dia isim sifah, dia memang permanently sifat dia macam gitu. Permanently memang sifat dia macam gitu. Okay, tu nama dia halim. Jadi bila Allah gunakan sifatnya rahim, rahim, memang Allah ni constantly memang ada sifat macam gitu, sifat sayangnya kepada hamba-hamba dia. Jadi kalau nak bandingkan kasih sayang kita dengan anak dengan kasih sayang Allah dengan kita, jauh berbeza. Ada hadis yang lain Nabi kata Allah ada 100 rahmah, satu diberikan kepada makhluk-makhluknya semua dekat dunia ni. Ada juga riwayat yang katakan satu itu diberikan kepada sang ibu. Maknanya kasih sayang ibu. Kita ni sebagai anak tak boleh balas jasa ibu, tapi Allah kata dia cuma kasih satu je rahmat dia kepada sang ibu. 99 tu Allah punya, Allah simpan untuk kita. Begitu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia menafsirkan bila Allah kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi saya kata kasih sangat kan? Kasih sangat. Macam contoh saya kata jau'an, lapar sangat, tapi bila makan saya hilang lapar dia. Okey. Jadi Rahman dia ada satu sifat yang kasih sayang tetapi dia tak permanent. Dia tak permanent. Kalau kita buat Allah marah, dia akan hilang. Dia akan hilang sifat Rahman dia. Okay? Tetapi untuk nak pair upkan sifat Ar-Rahman ini, Allah pair upkan dengan sifat Rahim. Rahman Ar-Rahim. Jadi maknanya Allah senantiasa mempunyai sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan kasih sayangnya adalah kasih sayang terlalu besar. Terlalu besar. Jadi Ibnu Abbas tafsirkan ayat itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang Allah dekat dunia, Ar-Rahim kasih sayang Allah dekat akhirat. Subhanallah, simple. Saya terangkan dengan ibu-ibu tadi panjang lebar makan 5-10 minit Tapi tafsir Ibnu Abbas simple dia. Dia kata Ar-Rahman di dunia, Ar-Rahim akhirat. Jadi sebab dunia ini memang sementara. Jadi kasih sayang Allah tu dikira sebagai sementara, tapi dekat akhirat nanti Ar-Rahim, senantiasa mempunyai sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jadi subhanallah, Ibn Abbas mempunyai sifat takwil yang luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu ada kesempatan, ada kitab tafsir Ibn Abbas, boleh baca, dipersilakan. Dia ada kitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, boleh dapatkan kitab tersebut. Okey. Okey, jadi itu cerita tentang Ibn Abbas lah. Ibn Abbas. Okey. Hadisnya bunyi apa? Hadisnya Nabi kata, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Jika semua dakwaan manusia itu diterima. Semua dakwaan, accusation, betul Saya tuduh seseorang, saya mendakwa seseorang melakukan sesuatu. Ibu mendakwa saya melakukan sesuatu. Ataupun sesiapa mendakwa seseorang melakukan sesuatu perkara. Kalau semua dakwaan itu diterima, being accepted and being punished for it, okay? Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka orang-orang lelaki akan mendakwa dengan sewenang-wenangnya bahawa harta benda dan darah sesuatu kaum itu adalah miliknya. Jadi kalau misal kata semua dakwaan kita terima, nescaya harta benda orang, darah orang semua akan menjadi milik seseorang yang lain. Dia main dakwa je, dia dakwa orang ni menipu, dia dakwa orang ni mencuri, dia dakwa orang ni melakukan zina, dia dakwa orang itu melakukan perkara-perkara maksiat, dakwa orang itu menuduh seseorang lain dan sebagainya. Semua accept je. Accept. Nescaya semua orang akan dapat kemudaratannya. Lakin, kemudian Nabi kata, akan tetapi al-bayyinatu 'alal mudda'a, al-bayyinah, keterangan, proof, keterangan, proof
alal mudda'a, terletak di bahu orang yang mendakwa. Terletak kepada orang yang mendakwa, the accuse seseorang. Orang itu mencuri, perlu bukti. Apa bukti dia? CCTV ke, kamera ke, gambar ke, kan? Dekat bila check pocek dia ada barang yang dia curi ke, beli barang tak ada receipt ke, itu ada bukti. Ada bukti, okey. Al-bayyinatu 'alal mudda'a wal yaminu 'ala man ankar. Dan sumpah, al-yamin, sumpah, okey, atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, orang yang kena dakwa. Jadi sebagai foundation penghakiman di dalam agama kita adalah al-bayyinatu 'alal mudda'a wal yaminu 'ala man ankar. Bagi yang menuduh ataupun yang mendakwa perlu berikan bukti. Kemudian kepada yang didakwa perlu bersumpah untuk menjauhkan diri ataupun mengelakkan diri daripada dakwaan tersebut. Contoh ringkas. Okay. Saya tuduh awak mencuri. Orang yang mencuri itu kata, sumpah saya tak buat. Sumpah saya tak buat. Dia sumpah atas nama Tuhan. Okay. Dia tak melakukan perkara tersebut. Itu sebagai asas, foundation penghakiman dalam agama kita. Kita akan pergi lebih mendalam nanti insya-Allah. Okay, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz ini dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam tafsir surah Al-Imran ayat 77. Ayat 77 bab firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah. Hadis nombor 4216. Nombor 2 dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab hukuman-hukuman bab sumpah atas bahu orang yang mendakwa. Hadis nombor 1711 dan lafaz hadis dalam riwayat Muslim adalah seperti lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinal yamina 'alal mudda'a alaih. Ini adalah lafaz daripada hadis Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jika dakwaan setiap manusia diterima, nescaya mereka akan menuntut darah harta sekelompok orang rijal, tetapi sumpah atas orang yang tertuduh. Dalam lafaz Al-Bukhari, la zahaba dima'a qaumin wa amwalahum, akan hilang barang dan harta benda sesuatu kaum. Okay. Jadi lafaz hadis ini ada sedikit perbezaan daripada riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Tetapi ala kulli hal nak dikatakan mesejnya adalah sama. Mesejnya sama. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini, dia adalah pangkat dia hadis hasan. Hadis hasan. Hadis hasan dia tak sampai kepada tahap hadis sahih, tapi hadisnya boleh diterima pakai juga. Boleh diterima pakai juga. Okey. Di dalam riwayat kedua-duanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghakimi dengan berdasarkan sumpah atas orang yang kena dakwa. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Abu Daud hadis nombor 3619, nombor 4 An-Nasa'i hadis nombor 248/8, daripada Imam Tirmizi hadis nombor 1343 dan juga Ibnu Majah serta selain dari mereka dengan perbezaan beberapa lafaz. Jadi ini istilahnya dia punya reference lah, reference point. Kalau ibu-ibu nak buat tesis pasal hadis ni ke apa, boleh cek kat kitab-kitab hadis ni lah. Hadis Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah dan sebagainya. Mereka ada kitab-kitab sunan mereka. Boleh rujuk dekat situ, ada tak ada punya hadisnya dan juga lafaz-lafaz hadisnya itu. Apa beza? Hadis dekat sunan ni ada lafaz macam ini. Hadis yang Ibnu Majah pula lafaznya macam ini. Hadis Imam An-Nasa'i lafaznya macam ini. Kenapa ada beza-beza? Sebab mungkin mereka dengar daripada guru yang berbeza-beza, tetapi dia punya isi kandungannya sama. Sama. Kepentingan hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, hadis ini adalah merupakan satu kaedah yang besar antara kaedah-kaedah hukum syarak. Jadi hadis ni pun di antara kaedah-kaedah yang besar yang telah diatur oleh ulama-ulama kita dalam isu hukum syarak. Jadi dalam
perbadanan ataupun sistem penghakiman itu, hadis ini adalah di antara yang dasarnya, antara dasarnya. Maknanya dia punya foundation dia, mesti ada perkara ini. Jadi kalau sesiapa sahaja yang nak accuse seseorang melakukan satu perkara yang tak baik, dia perlu untuk memberikan bukti. Perlu berikan bukti. Kalau kita tuduh orang tu mencuri, kasih bukti. Kalau tak ada bukti, tak boleh saja-saja kita tuduh orang ataupun spread rumors. Diharamkan untuk kita menyebarkan rumors-rumors yang palsu, perkara-perkara yang palsu. Sekarang ni apa istilahnya fake news ni semua. Kita tak boleh nak suka sebar-sebarkan perkara tersebut. Jadi sebab tu hati-hati ibu-ibu sekalian. Especially kita ni dekat social media lah. Kita kat social media, ibu-ibu saya yakin ada Facebook ke kan, ada WhatsApp ke, ada WhatsApp Ada yang tak ada WhatsApp tak kat sini? Ada yang tak ada WhatsApp. Kalau tak ada WhatsApp ni baguslah. Tapi kalau ada WhatsApp, berwaspadalah. Berwaspada. Saya selalu pukul 7 pagi mesti dapat message daripada grup-grup ni lah, otai-otai lah. Grup otai-otai. Dia hantar gambar selamat pagi, assalamualaikum kan, semoga pagi ini ceria, bahagia. Itu okey lagi. Tapi saya kadang-kadang seram sikit. Kalau misal kata dapat pagi-pagi tiba-tiba cakap tanda-tanda ahli neraka, tak pasal. Pagi-pagi dah kena tanda ahli neraka, terkejut sekejap kan. Rasa macam tadi sembahyang subuh tak sah je. Sebab tiba-tiba dapat tanda-tanda ahli neraka. Tiba-tiba keluar hadis pasal ni lah kan, cakap pasal apa akhir zaman macam gini kan. Okay. Nak sebarkan pastikan kesahihannya. Saya ulang lagi sekali Nak sebarkan pastikan kesahihannya. Tak tahu tanya. Tapi kalau hari-hari orang tanya, kan dia dapat ahli neraka kan, ahli neraka dia hantar kat ustaz. Ustaz ni betul ke? Kan lagi satu minggu depan dia dapat yang lain, dia hantar lagi. Ustaz ni betul ke? Ni betul ke? Saya pula jadi dia punya tukang tesis. Okay. Jadi ada perkara yang lebih baik untuk kita tak sebarkan. Ada perkara yang lebih baik untuk kita tidak sebarkan. Apatah lagi kalau perkara itu dia sebenarnya menjatuhkan maruah ataupun mengaibkan orang lain. Contohlah, mungkin ada video-video viral. Video-video viral, artis buat tu lah, artis buat ni lah contohnya Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ni belajar pasal teknologi, sekarang ni bukan saja video tu boleh tukar muka orang, suara pun boleh tukar suara orang tu. Contoh saya cakap ni, tapi saya tukar suara ni pergi kepada suara presiden ke, suara menteri ke apa, lepas tu saya tukar pakai muka dia. Kemudian saya tukarlah muka dia tu pakai songkok ke, pakai apa ke. Kemudian dia cakap benda yang saya cakap. Boleh jadi sekarang. It's not impossible. It is possible. It is possible. Kenapa orang suka sebarkan fake news ni? Okay. Sebab secara ringkas saya kata sebab manusia secara amnya suka kepada perkara yang kontroversial. Betul? Betul tak ibu? Perkara-perkara kontroversial. Apa berlaku kat rumah temah ke, apa berlaku rumah jiran kita. Rumah jiran kita kalau dia dekat rumah tu dia semayang, dia baca Quran, tak ada cerita lah. Tapi kalau kita dengar terpekik, terpukau, pasang telinga tak? Pasang telinga tak? Kita macam gitu. Kita suka pada perkara-perkara kontroversial. So, controversial issues can sell. Can sell. Bila boleh jual, orang nak dengar, orang nak tahu, orang akan beli. Orang akan beli informasi itu. Bila orang beli, maknanya dapat keuntungan. Jadi controversial issue sell. Orang nak jual
inilah informasi lah, jual informasi. Jadi orang follow apa yang dia nak cakap ni semua, orang follow cerita tu, cerita ni, cerita artis tu, cerita dia buat gitulah, cerita dia buat ni lah dan sebagainya. People looking forward to that. Tapi saya nasihatkan agar kita berhati-hati. Agar kita berhati-hati. Ada perkara yang memang kita tahu, kalau perkara itu yang perkara yang betul, kita doakan kebaikan kepada mereka. Tapi kalau perkara itu perkara yang salah, jangan kita pula menjadi saluran untuk menyebarkan perkara-perkara ataupun hadis-hadis perkaranya palsu lah. Hadis ni kita kata ceritakan cerita-cerita yang palsu. Okey? Okey. Syekhul Islam Ibn Daqiq Al-Aid berkata, hadis ini adalah merupakan satu usul dari usul-usul hukum hakam dan merupakan satu rujukan penting dan terbesar bagi kes-kes pertelingkahan dan tuntutan. Istilah hadis ni, yu'tan nas, manusia itu diberi, iaitu apa yang ia dakwa sebagai hak mereka dan juga tuntutan mereka. Bidakwahum, juga semua dakwaan manusia itu diterima. Maksudnya sekiranya semua dakwaan manusia diterima bahawa sesuatu itu adalah menjadi hak miliknya dan mereka mengemukakan tuntutan terhadapnya, iaitu dengan semata-mata bergantung kepada kata-kata dan tuntutan mereka tanpa kesabitan bahawa kesemua itu adalah menjadi milik mereka. Dakwah adalah kata terbitan dari ad-du'a, bermakna at-talab, tuntutan. Dalam istilah fuqaha, ianya merupakan satu perkataan yang diterima oleh qadi. Ianya merupakan satu tuntutan ke atas suatu hak sebelum orang lain mengemukakan tuntutan yang sama ataupun pencegahan terhadap orang lain dari menuntut hak yang sama. Jadi ini dakwaan, maknanya dia mendakwa seorang itu, okey, seorang itu melakukan satu perkara, jadi dia ibaratkan menjadikan orang itu sebagai hak milik dia untuk dia tuduh ataupun dia melakukan satu perkara ke atasnya. Okey. Contohnya, saya menuduh seseorang itu melakukan kerosakan terhadap satu bangunan. Saya tuduh dia, kata awak ni pecahkan signboard masjid contohnya. Saya nampak awak pecahkan signboard masjid. Okay? Jadi maknanya saya ambil dia sebagai hak saya dan saya mendakwa dia melakukan satu kesalahan. Jadi bila dakwaan itu naik kepada pihak atasan ataupun penghakiman, maka dia akan diberikan hukuman terhadap kesalahan yang dia buat. Jadi ibarat saya ambil dia tu menjadi hak saya. Okay? Kalau perkara ini tidak dijaga ataupun tak ada kontrol. Sebab itu kita dalam kehidupan kita perlukan hakim. Okay? Bukan saja mahkamah, kita perlukan hakim. Hakim yang tak bias, hakim yang amanah, yang jujur dalam memberikan satu hukuman. Okay? Bila dia dapat satu dakwaan, dia perlu semak dulu. Dia perlu semak. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian, bahawasanya kita semua ini sedikit sebanyak memainkan peranan kita sebagai hakim. Betul tak? Di rumah jadi hakim tak? Anak-anak gaduh, kan? Kecil-kecil kan? Dia pukul dia. Dua-dua nangis. Kemudian kita jadi datang masuk. Siapa start dulu ni? Dia cakap dia cakap dia. Dia start dulu, tak abang start dulu, tak kakak start dulu. Mana satu kita nak ni? Adil. Susah tak? Jadi kita minta apa? Minta bukti. Ada bukti tak siapa start dulu? Tengok CCTV ke kat rumah ke, kan? Ataupun tanya, betul ke bedek ni adik? Betul ke bedek? Cakap, abang yang start dulu. Abang, betul abang? Betul tak abang? Abang yang kena. Abang kenalah sebab abang mengaku. Jadi sedikit sebanyak kita mainkan role sebagai hakim juga di rumah, di tempat kerja, kan, di mana-mana saja. Bukan saja dekat mahkamah, court ke apa, tidak, tapi di mana-mana saja. Jadi dalam kita nak mengeluarkan hukum dekat dalam rumah pun perlu ada al-bayyinah, bukti, show proof. Siapa yang pecahkan gelas ni? Siapa pecahkan pasu? Dia tak mengaku, kan? Satu adik lelaki, satu adik perempuan. Satu adik lelaki. Sekali tengok-tengok dekat pasu tu ada tanda bola.
siapa anak-anak kita yang selalu main bola? Dia kata, anak lelaki main bola. Tanya anak lelaki, ni ada tanda bola, awak yang tendang. Cakap, tu ada bukti. Kita dapat bukti dia. Kita jadi detektif sekejap lah. Jadi maknanya nak dikatakan, kita akan memainkan peranan kita sebagai seorang hakim, dan apabila kita menjadi hakim itu, kita perlu ada sifat ketelusan dalam mengeluarkan hukuman. Mesti ada bukti, ataupun kalau dia sumpah, dia kata tak, bukan dia, adik yang campak. Adik yang campak. Jadi lepas tu adik dia pun nak kenakan abang dia mungkin, nak canonkan abang dia. Jadi perlu kepada Perlu kepada al-bayyinah, kemudian tuntutan. Okey. Ladda'a rijalun, maka orang-orang lelaki akan mendakwa, iaitu maka sebahagian manusia akan membolehkan menumpahkan darah orang-orang lain dan merampas harta benda mereka, di mana dalam erti kata yang lain mereka menuntut darah dan harta benda itu tanpa hak. Jadi kalau misal kata semua dakwaan itu kita terima tanpa kita minta penjelasan, kita minta bukti dan sebagainya, maka semua darah-darah akan ditumpahkan, semua harta benda akan dirampas. Maknanya ada orang boleh just dakwa orang, orang tu kena hukum. Dakwa orang kena hukum, dakwa orang kena bunuh, dakwa orang kena ni dan sebagainya, kena saman dan sebagainya. Tanpa ada bukti. Jadi semua orang akan jadi gitu. Itu kalau misal kata perkara itu berlaku, apa yang terjadi? Itu namanya, kalau istilah kita faham, corruption. Corruption macam mana? Corruption, kita letak orang di satu tempat, dan kita istilahnya berpakat-pakat ataupun kita seludupkan sedikit wang ringgit ke apa kepada si hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang pada dasarnya tidak melakukan kesalahan tersebut. Sama ada dia ini tidak melakukan kesalahan itu ataupun kita memberatkan hukuman terhadap kesalahan yang kecil. Dia sebenarnya contohnya dia mencuri perkara yang kecil, tapi kita beri hukuman kepada kecurian yang besar, contohnya. Ataupun dia ini melakukan curi, tapi kita berikan hukuman membunuh dan sebagainya. Okay? Jadi bila kita tak ada that govern, kita tak govern betul-betul istilah ini, maka akan berlaku chaos ataupun musibah di kalangan isu-isu penghakiman tersebut. Jadi kita perlu ada sifat keadilan. Sebab tu menjadi hakim ini bukan perkara yang mudah. Dia perlu ada sifat adil dan sebagainya. Al-bayyinah, iaitu adakah persaksian diambil dan kata nama al-bayan bermakna satu pendedahan atau penjelasan ataupun ikrar orang yang kena dakwa dan tasdiknya bagi pihak orang yang mendakwa. Alal mudda'a, terletak di bahu orang yang mendakwa, iaitu dengan keterangan inilah orang yang mendakwa mengemukakan tuntutannya. Beliau adalah orang yang menuntut hak atas diri orang lain dan tuntutan itu dikemukakan atasnya. Al-yamin, bersumpah, iaitu satu sumbahan untuk menafikan apa yang didakwa ke atasnya. Jadi sumpah maksudnya kat sini, orang tuduh kita melakukan satu perkara dan kita bersumpah kita tak melakukan perkara tersebut. Ala man angkar, atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, orang yang kena dakwa, iaitu beliau dituntut agar bersumpah untuk mengingkari dakwaan tersebut. Kalau misalnya kata orang tuduh dia ataupun mendakwanya melakukan kesalahan seperti mencuri, dia perlu, kalau misalnya kata orang tu tak bawa dengan bukti, dia bersumpah dia tak melakukan perkara tersebut, maka dia boleh terlepas daripada hukuman. Cerita yang paling masyhur, yang popular ialah cerita Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan seorang hakim pada ketika itu. Saya lupa nama hakim dia, tapi cerita dia memang masyhur, di mana Sayyidina Ali pada satu ketika dia terlihat baju besi dia itu hilang, baju besi dia hilang, dan dia lihat ada seorang Yahudi yang memakai pakaian dia tu, baju besi dia tu ataupun dia punya spear, dia punya shield dia. Okey. Sayyidina Ali kata, ini aku punya. Okey. Kemudian orang Yahudi tu cakap,
Dia kata, tak, ni aku punya, aku jumpa. Tapi Sayyidina Ali kata, tak, ni kau curi daripada aku, ni hak aku. Jadi bila satu cakap dia curi, satu cakap tak, ni aku punya dan sebagainya, okay, sampai bawa kepada kehakiman, penghakiman. Maknanya pergi kepada hakim. Hakim pula orang Islam. Kan? Hakim pula orang Islam. Jadi takkanlah dia tak side Sayyidina Ali kan? Sayyidina Ali. Jadi bila bawa pada penghakiman, Sayyidina Ali kata kepada hakim, dia kata itu baju besi itu adalah milik aku. Orang Yahudi itu cakap tak, ini milik aku, bukan milik dia. Okay? Kemudian hakim tanya kepada Sayyidina Ali, dia kata engkau ada bukti tak yang nak membuktikan bahawasanya baju besi itu adalah milik engkau? Sayyidina Ali kata ada. Ada seorang lelaki, dia tak salah saya pangkat sepupu kepada Sayyidina Ali, dia kata ada. Dia akan bersumpah, atas diri aku ini bahawasanya itu adalah milik aku. Jadi yang saudara dia ini pun datang, dia kata aku bersumpah itu adalah milik Sayyidina Ali. Orang Islam juga. Tetapi hakim tu cakap, okey, kalau dalam istilah sumpahan, tak boleh kita ambil daripada orang yang satu keluarga. Satu keluarga. Maknanya kalau dia sumpah, yang sumpah tu adalah adik-beradik dia ataupun sepupu-sepupu kaum kerabat dia, okey, dia akan tak adil, bias. Okey, dia akan bias. Jadi disebabkan itu adalah keturunan ahli keluarga engkau, okey, sumpahan dia tak diterima. Okey, ataupun dia punya stand dia tak diterima. Kemudian ditanya, ada tak bukti-bukti yang lain ataupun ada tak orang lain yang boleh yang boleh cakap on behalf? Sayyidina Ali cakap tak ada orang. Tak ada orang. Jadi hakim pada ketika itu memutuskan, memandangkan Sayyidina Ali tidak dapat memberikan bukti yang kukuh bahawasanya baju besi itu adalah milik dia, maka baju besi itu adalah milik orang Yahudi tersebut. Okay? Cerita dah habis. But apabila perkara tersebut dah habis, dah selesai, lelaki Yahudi tersebut masuk Islam. Masuk Islam. Dia kata ada sebab kenapa dia masuk Islam. Nombor satu, okay, dia lihat keadilan berlaku dalam perkara tersebut. Padahal hakim orang Islam, Sayyidina Ali ni khalifah. Okay. Hakim tak sided based on race ataupun based on religion, tapi dia based on proof, al-bayyinah, bukti. Ada bukti tak? Kalau ada bukti aku terima, kalau tak ada bukti aku tak boleh terima. Jadi dia side pada orang Yahudi tersebut. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, Sayyidina Ali tak bantah. Oh, engkau kalahkan aku khalifah. Tak ada. Sayyidina Ali setuju dengan penghakiman tersebut. Disebabkan itu, lelaki Yahudi itu masuk Islam. Dan dia kata ini memang milik Sayyidina Ali. Sebab dia nampak ketulusan dalam penghakiman, dia nampak respect out of that system. Respect kepada sistem pun penting, ibu-ibu. It's not just about kita orang Islam nak kena menangkan orang Islam. Tak. Kalau misal kata betul ada bukti, kita terima. Tak ada bukti, kita tak boleh nak proceed. Walaupun dia Islam ke, dia anak ke, dia cucu ke, dia adik-beradik ke, dia satu darah ke, kan, isteri kita ke, siapa-siapalah. Kalau misal kata dari sudut penghakiman, perlu telus, perlu adil kepada semua. Dan itu membuktikan keindahan sistem yang ada. Sistem yang ada. Bila manusia tak korup, tak abuse sistem, baru kita boleh nampak keindahan dan juga keadilan agama kita. Itu agama Islam. Jadi itu apa yang kita akan belajar daripada hadis ini insya-Allah pada masa-masa akan datang insya-Allah. Tapi sebelum itu saya minta izin 2-3 minit kepada ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini untuk saya memberikan makluman. Okey. Insya-Allah saya yakin ibu-ibu yang berada dekat sini
ada tak yang umurnya 60 tahun ke atas? Ada tak? Ada Oh, ramai juga ramai juga. Okey. Ibu-ibu semua dah buat vaccination? Dah buat? Dah buat, alhamdulillah. Siapa yang belum daftarkan diri dengan vaccination ni? Kalau yang umurnya 60 tahun ke atas yang belum buat pendaftaran. Okey. Jadi kami di Masjid Yusof Ishak ada buat persetujuan dan kolaborasi dengan pihak People's Association. People's Association bagi mereka ibu-ibu yang seniors, yang berumur, tak silap saya umur 59 tahun pun termasuk juga, 59 tahun ke atas yang belum membuat pendaftaran ataupun mungkin ada kesukaran untuk mendaftar kerana mungkin tak berapa fasih dalam menggunakan sign ke ataupun apa dan sebagainya. Kami di Masjid Yusof Ishak akan melakukan bantuan kepada ibu-ibu sekalian untuk daftarkan diri ibu-ibu. Maknanya kalau misalnya kata Ustaz, saya belum dapat surat, saya belum apa, tak apa, kita boleh tolong buatkan sekarang juga. Sekarang juga. Jadi kalau siapa yang berminat untuk minta kita berikan bantuan, lepas ni boleh rujuk kepada Ustaz Fatah, berada di belakang. Teman saya Ustaz Fatah, ataupun nanti jam 12 nanti ada teman-teman daripada People's Association akan membantu untuk menguruskan booking kepada ibu-ibu sekalian. As long as ibu-ibu umur 60 tahun ke atas dan belum membuat apa-apa booking, belum ada date untuk kita divaksinkan, kita boleh bantukan untuk memudahkan urusan. Jadi tak perlu nak kena pergi CC ke, tak perlu pergi mana. Kalau ibu-ibu memang datang untuk kuliah kat sini kan, terus nanti kalau mungkin minggu depan, terus nanti boleh pergi kat kaunter just buat registration kat sini je. Kita boleh bantu kan, kita boleh buatkan. Okay? Ada teman-teman kita di belakang termasuk Ustaz Fatah dan juga teman-teman saya yang lain yang jadi part of the team untuk membantu untuk vaksinasi. Bagi mereka yang umur 45 sampai 59 tahun, itu memang sekarang ni dah dibolehkan kan untuk apply ataupun register, tetapi itu pihak antum boleh register melalui saya tak tahu kalau ibu-ibu dapat SMS ke, dapat surat ke dan sebagainya. Tapi kita belum boleh nak bookingkan. Okey, sekarang ini fokus kita adalah kepada pihak senior. Yang 60 tahun ke atas kita boleh bantu. Yang 45 hingga 59 mungkin ada maklumat yang akan diberikan melalui handphone masing-masing ataupun SingPass dan sebagainya lah. Kalau yang 60 tahun ke atas tu kita boleh lakukan. Jadi kalau kat sini nampak ni ada dia punya poster dia. Okey, maklumat lanjut boleh pergi jumpa dengan teman saya. Nanti dia akan membantu lebih lanjut lah tentang sistem tu. Boleh, insya-Allah. Okey. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Minggu depan kita tidak ada kuliah, memandangkan cuti umum. Kita akan jumpa lagi pada 2 minggu akan datang insya-Allah. Pada tanggal 9 April kalau tak silap saya insya-Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.